Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk tugasan 2 pentaksiran dalam pendidikan Islam sekolah rendah ni, saya Sofia binti Abdul Rahman bersama 2 lagi sahabat saya, iaitu Nur Afifah Badriyah dan Nur Syaimah Irwani, InsyaAllah akan berkongsi sedikit berkaitan dengan isu pentaksiran bagi murid berkeperluan khas. Sebelum kita masuk kepada isu pentaksiran bagi murid berkeperluan khas ni, kita kena tahu dulu sedikit pengenalan berkaitan dengan pentaksiran. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran? Okey, pentaksiran merupakan satu pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi tujuan tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya pentaksiran ni kita nak melihat, kita nak menilai sejauh mana kemampuan murid tu menguasai sesuatu pembelajaran. Sebab tu dia kata, dan segala maklumat yang diperolehi oleh pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. Okey. Apa tujuan kita buat pentaksiran ni? Supaya apa? Supaya bila kita dapat mentaksir seseorang murid tu, kita dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan murid ni dan kita dapat meningkatkan lagi pencapaian dia. Jadi murid-murid yang lemah kita boleh memberikan banyak lagi, kita boleh mengubah sama ada cara kita mengajar, strategi kita, kaedah kita, teknik kita, ataupun kita boleh mengubah perkara-perkara yang boleh meningkatkan pencapaian mereka. Sebab tu pentaksiran ni sangat penting bagi seorang guru untuk menilai. Sekarang kita pergi kepada murid berkeperluan khas. Disebabkan oleh tajuk kita berkisar tentang murid berkeperluan khas, jadi kita kena kenal siapa murid berkeperluan khas ni. Jadi merujuk kepada peraturan-peraturan pendidikan, iaitu pendidikan khas 2013. Murid berkeperluan khas ialah kanak-kanak yang diperakukan oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan, sama ada dalam perkhidmatan kerajaan ataupun tidak, sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal dan masalah pembelajaran ataupun mana-mana kombinasi ketidakupayaan dan masalah yang telah dinyatakan. Okey. Jadi murid yang berkeperluan khas ni dia dikenali dengan cara okey macam ni, dia lemah dalam pelajaran. Kita terus labelkan murid ni sebagai murid berkeperluan khas. Tak, bukan macam tu. Sebab yang pertama, murid berkeperluan khas ni dia kita nak meletakkan seseorang itu sebagai murid berkeperluan khas, dia mesti kena diperakukan. Diperakukan oleh orang yang berautoriti. Pengamal perubatan ke, ahli audiologi ke, ataupun psikologi ke. Dan murid berkeperluan khas ni dia ada ciri-ciri dia. Dia ada ciri-ciri yang tersendiri. Iaitu contoh dia ada inilah orang kata dia tidak berupaya dalam beberapa aspek. Contoh, tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak boleh bercakap,
ataupun ketidakupayaan itu dari sudut fizikalnya, baru kita boleh mengkategorikan mereka sebagai murid berkeperluan khas. Dia bukan macam senang-senang je kita nak label dia sebagai murid berkeperluan khas, tapi dia mestilah kena diperakukan oleh golongan yang berautoriti. Okey, sekarang kita masuk kepada isu yang pertama, iaitu ujian bulanan terhadap murid berkeperluan khas berdasarkan rancangan pengajaran tahunan. Okey, apa isu yang berlaku apabila murid-murid berkeperluan khas ni diadakan ujian seperti murid optikal, murid biasa, murid normal? Maksudnya apa? Dalam RPT, kalau murid-murid normal ni dia akan ada beberapa ujian. Dia akan melalui proses ujian tu. Sepanjang tahun tu dia akan ada beberapa ujian. Contohnya ujian pertengahan tahun, ujian penilaian, ujian akhir tahun dan sebagainya. Tapi menjadi isu bila kita nak buat ujian ni kepada murid yang berkeperluan khas. Sebab apa? Apa yang akan berlaku bila kita buat ujian bulanan ni terhadap murid yang berkeperluan khas? Kita tengok kesan dia. Kita tengok kepada kesan dia yang pertama. Okey, kesan dia yang pertama adalah keputusan pentaksiran tidak dapat memberi gambaran kebolehan yang sebenar murid-murid berkeperluan khas. Okey. Murid berkeperluan khas ni dia tak sama dengan murid biasa. Dia memang tak sama. Okey, murid normal, contoh kita mengajar mengikut RPT, mereka boleh catch up. Mereka pun boleh menerima, mereka boleh melalui proses-proses pengajaran tu mengikut RPT. Okey, tetapi murid berkeperluan khas ni dia tak macam tu. Murid berkeperluan khas ni dia ada masa-masa mereka. Contoh mereka pun ada cara-cara mereka yang tersendiri. Mereka tak boleh fokus seperti mana murid optikal, murid normal, dia tak boleh. Sebab tu bila kita nak buat pentaksiran bulanan ni, dia tak dapat beri gambaran kebolehan yang sebenar bagi murid-murid berkeperluan khas ni. Okey, kita tengok kesan yang kedua. Menyebabkan guru salah merancang strategi yang sesuai bagi meningkatkan kebolehan murid. Apa yang akan berlaku bila tiba-tiba je kita buat ujian bulanan kepada murid berkeperluan khas ni? Lepas tu keputusan dia tu memang keputusan yang tidak sesuai lah dengan pencapaian dia. Jadi benda-benda tu akan memberi kesan kepada guru. Jadi sebab guru tu ingat murid tu boleh dah, dia pun buatlah kepada pengajaran yang berikut, pembelajaran yang seterusnya, sedangkan yang tu pun belum lepas lagi. Bagaimana cara kita nak mengatasi isu ini? Caranya adalah ujian ini perlulah dilakukan berdasarkan pengetahuan sedia ada. Sedia ada murid dan bukan berdasarkan rancangan pengajaran tahunan yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi bagi murid berkeperluan khas ni, kita boleh buat ujian dekat dia, boleh buat ujian, tapi berdasarkan pengetahuan mereka yang sedia ada. Sebab murid berkeperluan khas ni dia belajar tak sama dengan murid biasa, dengan murid normal, dia tak sama. Jadi masa dia pun tak sama macam orang lain. Jadi kita buat ujian ni berdasarkan dengan apa yang mereka boleh capai. Sebab tu 10 orang murid berkeperluan khas ni, 10 juga apa orang panggil? 10 karakter, 10 pengetahuan sedia ada pada mereka. Memang tak sama dengan murid normal. Seterusnya kita pergi kepada isu yang kedua. Kekurangan bahan yang mencukupi semasa melakukan pentaksiran. Okey.
apa yang akan berlaku sekiranya bila kita buat pentaksiran dekat murid berkeperluan khas ni dalam keadaan bahan yang tidak mencukupi. Sebenarnya murid berkeperluan khas ni dia kena ada bilik khas, bilik yang tersendiri. Kita nak ngajar dia pun kita kena ada bilik khas. Sebab kita kena ada ruang khusus untuk mereka, kena ada mainan, dia kena ada banyak benda-benda yang orang kata boleh menarik minat mereka untuk belajar. Jadi bila benda-benda ni tak ada untuk kita buat pentaksiran kepada mereka, maka dia akan memberi orang kata kesan. Kita tengok antara kesannya adalah menjejaskan kepercayaan hasil pentaksiran yang dijalankan. Okey. Maksudnya kat sini, bila kita kekurangan bahan ni, hasil yang kita dapat daripada pentaksiran tu, dia akan menyebabkan guru tu tidak dapat menilai kemampuan murid yang sebenar. Dia akan kata menjejaskan. Sebab apa? Menjejaskan sebab kekurangan bahan untuk membuat penilaian. Sebab apa? Sebab bahan-bahan yang murid berkeperluan khas ni berbeza dengan murid optikal, murid normal. Jadi bahan-bahan yang kita nak guna pun berbeza lah. Contoh murid normal. Kalau murid normal ni kita nak buat pentaksiran, boleh melalui ujian, boleh melalui pemerhatian, boleh melalui kuis, boleh kita senang untuk membuat penilaian. Tapi kalau murid berkeperluan khas ni, kita kena ada bahan-bahan dia sebab bahan-bahan dia tu khas, khusus untuk mereka, tak sama dengan murid yang normal. Okay, jadi bagaimana cara untuk kita mengatasi isu ini? Jadi kita kena menyediakan ruang, buku dan bahan yang sesuai untuk murid-murid berkeperluan khas. Jadi bila kita tengok murid-murid berkeperluan khas ni, kebiasaannya mereka disediakan satu ruang khusus dari segi dia punya bahan, dia punya inilah sebab dia punya apa orang kata buku dia lain daripada yang lain. Dia punya buku dia lain, bahan dia pun lain. Sebab apa? Sebab cara mengajar, cara belajar mereka pun lain dari murid biasa, murid normal. So perkara-perkara sebegitu perlu disediakan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pentaksiran ke atas murid-murid yang berkeperluan khas ni. Jadi itu sahaja daripada saya, dua isu pentaksiran murid berkeperluan khas ni. InsyaAllah sahabat saya akan menyambung kepada isu yang seterusnya, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Seterusnya untuk isu yang ketiga dari segi murid berkeperluan khas ni adalah mereka berbeza dari pelbagai jenis kategori. Okay, kita ada kategori kurang upaya pendengaran, penglihatan, fizikal, autism, ADHD, terencah akal, sindrom Down dan lain-lain. Okay, apabila berlaku perbezaan ni dalam satu tempat, ia akan memberi kesan kepada penilaian pentaksiran itu sendiri. Dia ibaratkan seperti dalam kelas, dia bercampur dengan semua jenis. Dia menyebabkan akan ada hasil yang berbeza dari segi penilaian guru tu. Okay, nanti kita akan lihat apa perbezaannya. Okey, perbezaan MBK dari pelbagai jenis tadi memberi kesan, pelbagai kesan lah. Yang pertama, ia menyebabkan kesukaran kepada guru untuk menilai secara adil kerana percampuran keupayaan IQ. Seperti yang kita tahu,
Keupayaan IQ murid ni sangat berbeza, terutama untuk murid berkeperluan khas ini. Okay, kalau kita boleh lihat, murid autism, keupayaan dia lebih tinggi daripada murid OKU. OKU ni sebenarnya dia dari segi IQ dia lebih rendah kerana dia daripada lahir IQ dia sudah rendah. Okay, berbeza dengan autism yang memang diketahui ramai daripada autism yang mempunyai IQ yang tinggi ataupun sederhana. Okay, daripada perbezaan IQ itu yang akan menyebabkan pelbagai kompetisi diri terhadap murid itu sendiri. Dan secara automatiknya dia memberi gambaran yang tidak jelas berkaitan dengan tingkah laku murid di dalam kelas. Apabila berbeza semua benda tu, yang akan menyebabkan penilaian guru pun berbeza. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya ialah antara cara yang boleh dipikirkan. Yang pertama adalah dengan mengasingkan kelas khas mengikut kategori yang ditetapkan. Okey, seterusnya menyediakan guru khas untuk setiap jenis kategori. Walaupun di sekolah sangat sukarlah untuk mendapatkan guru khas, tetapi mungkin boleh diusulkan kepada pihak berwajib untuk usulkan masalah ini. Okay, apabila mempunyai guru khas, guru lebih mudah untuk menilai murid secara jelas dan mengikut kategori mereka. Di samping itu perlu memberi latihan khaslah kepada setiap guru untuk memahami bagaimana untuk menguruskan kepelbagaian murid yang pelbagai jenis ini. Okey. Seterusnya untuk isu yang keempat iaitu instrumen pentaksiran tidak sesuai. Okey, murid ni kita boleh nilai dia melalui emosi, kognitif, agresif dan pasif mereka. Dan setiap murid ni dia akan berbeza. Contoh kalau murid autism dan murid kekurangan upaya dari segi penglihatan. Emosi mereka akan berubah mengikut masa dan tidak sama untuk setiap orang tu. Jadi apabila instrumen yang digunakan tidak sesuai, ia akan menghasilkan hasil yang tidak tepat. Apabila instrumen yang digunakan tidak sesuai, ia membawa kesan guru silap dalam mentafsir murid. Dan daripada kesilapan itu, dia akan menghasilkan keputusan yang berbeza daripada pengetahuan asal murid. Dan ia menyebabkan penilaian ini hanya berlaku di atas kertas semata-mata dan secaranya tidak tepatlah. Okey, dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Okay. Guru boleh menggunakan instrumen yang sesuai mengikut murid masing-masing. Contohnya murid autism lain, murid ADHD lain, murid kekurangan upaya dari segi penglihatan lain. Maksudnya borang yang digunakan borang yang berbeza mengikut tahap mereka sendiri. Seterusnya, guru boleh menambah senarai semak untuk setiap jenis murid berbeza mengikut keadaan murid itu sendiri dan bukanlah hanya secara umum atau secara random yang akan menyebabkan hasil mereka berubah. Dan apabila guru menggunakan instrumen yang tepat, barulah ia akan menghasilkan natijah ataupun kesan yang tepat dalam sesuatu penilaian terhadap murid berkeperluan khas ini, terutamanya dalam bidang pengajian Islam. Saya akan teruskan lagi berkaitan dengan isu ini. Maka kita boleh dapati dalam isu pentaksiran bagi murid berkeperluan khas ini, terdapat 4 isu seperti mana kawan saya bentangkan di atas tadi. Okey, makanya di sini saya akan masukkan apakah solusi yang terbaik bagi untuk mendapatkan pentaksiran murid berkeperluan khas MBK ini secara menyeluruh seperti murid yang lain. Okey. Makanya mesyuarat prasidang Task Force Pentaksiran Berasaskan Sekolah Bilangan 2 Palang 2019 pada 16 April 2019 dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia KPPM telah memutuskan bahawa yang pertama, BP khas diberi tanggungjawab menghasilkan PBD untuk MBK sekolah rendah yang dinamakan PBD MBK Masalah Pembelajaran Tahap 1. Okey, yang kedua, solusi yang kedua dalam mesyuarat ini adalah PBD MBK Masalah Pembelajaran Tahap 1 mengikut kategori MBK Masalah Pembelajaran
dalam kurungan Peraturan 2013 dalam kurungan pendidikan khas, kurungan berdasarkan domain pendidikan khas telah diluluskan untuk dimaklum dan dilaksana di SPK, PPKI dan PPI mulai bulan Mei 2019. Okey, makanya PBD merupakan kaedah pentaksiran yang sangat autentik dan holistik serta lebih berfokuskan kepada perkembangan dan pembelajaran MBK. Masalah pembelajaran dan bukan lagi berorientasikan peperiksaan. PBD juga dapat mewujudkan budaya pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan bermakna. Okay, melalui PBD MBK ini khas diputuskan dari pihak KPM kerana ia berbeza dengan PBD bagi murid biasa, iaitu murid bukan berkeperluan khas ini kerana ia dinilai hasil daripada beberapa pentaksiran yang akan saya hurai selepas ini. Oleh hal demikian, bagi mengatasi isu ini, kita boleh melihat terdapat 5 aktiviti teras PBD dalam PDP, iaitu yang saya sertakan kat sini adalah projek mudah, bercerita, main peranan, permainan dan kuis. Okay, merancang PDP dan kaedah pentaksiran mengikut kategori MBK masalah pembelajaran berdasarkan domain pendidikan khas dengan meneliti serta memahami kandungan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan khas iaitu DSKP-PKP. Yang kedua, melaksanakan PBD untuk mengumpulkan maklumat melalui pelbagai kaedah pentaksiran seperti yang saya nyatakan tadi. Okey, makanya merekod dan menganalisis. Merekod dan menganalisis penguasaan MBK untuk tindakan susulan dalam template laporan PBD iaitu MBK Masalah Pembelajaran Tahap 1 tahun 2019. Serta itu melaporkan tahap penguasaan dan perkembangan MBK sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Oleh itu, guru mata pelajaran boleh berbincang dan merancang dengan guru mata pelajaran lain untuk melaksanakan aktiviti PDP. Dan yang kedua, guru pendidikan khas juga boleh menjalankan PBD dalam bentuk aktiviti lain yang bersesuaian dengan murid berkeperluan khas ini, iaitu MBK. Oleh itu, ia tidak tertakluk kepada satu saja yang salah satu daripada di atas ini. Cikgu boleh, kerana cikgu lebih mengenal murid mereka sendiri dan sudah tentu cikgu mempunyai idea-idea dan kreativiti yang berbeza, maka cikgu boleh teruskan apakah yang sesuai bagi murid MBK ini untuk ditafsirkan. Seterusnya iaitu pelaksanaan pemulihan iaitu intervensi. Okey, seperti murid yang bukan murid berkeperluan khas juga, mereka ada kelas pelaksanaan pemulihan. Ia selaras juga dengan objektif KPN untuk memastikan semua pelajar sekurang-kurangnya dapat menguasai tahap kesukaran iaitu tahap penguasaan 1. Okey, murid tahap 1 yang mempunyai kesukaran untuk menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira ini iaitu 3M dapat dikenal pasti melalui pentaksiran ini. Oleh itu, cikgu mestilah mahir. Okey, segala kekurangan, isu-isu di atas yang seperti mana kawan saya maklumkan tadi itu, mereka perlu dapat diatasi melalui kepakaran cikgu dan cikgu perlu mahir kerana mereka telah dikhaskan untuk mendidik pelajar yang mempunyai MBK dan perlu ada kemahiran yang sesuai berdasarkan murid seperti itu. Okey, lantas kenal pasti dan perlu membuat pemulihan yang bersesuaian. Maka pihak sekolah diberi autonomi untuk melaksanakan pemulihan mengikut kesesuaian di peringkat sekolah. Okey, saya buat kat sini adalah anak panah. Okey, yang pertama saya buat adalah tindakan pemulihan yang boleh dilakukan cikgu adalah instrumen layanan pendidikan khas kerana dia ada dokumen khas untuk pendidikan khas. Yang kedua, instrumen domain pendidikan khas dan seterusnya adalah senarai semak untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid berkeperluan khas ini, MBK. Okey, apakah peranan guru pendidikan khas dalam PBD ini? Okey, kenapa saya letak PBD ini adalah kerana pentaksiran dalam bilik darjah sama dengan perkataan ini PBD. Isu pentaksiran, ia bersesuaian juga dalam subjek kita iaitu mengajar pendidikan Islam.
Okey, jadinya ia sangat sinonim. Bukan sahaja pendidikan Islam tapi untuk subjek-subjek lain juga boleh diketengahkan. Okey, apa peranan cikgu dalam pendidikan guru pendidikan khas ini? Itu yang pertama, menentukan objektif pembelajaran berdasarkan standard pembelajaran, merancang dan membina instrumen PBD berdasarkan standard prestasi, melaksanakan pentaksiran, merekod hasil penghasilan, menganalisis dan tindakan-tindakan susulan. Okay, yang kedua ialah memastikan terdapat perkembangan dalam pembelajaran MBK ini. Kenapa? Kerana setiap MBK dibimbing untuk mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan 1. Walau bagaimanapun, guru pendidikan khas juga perlu membuat perancangan dan pelaksanaan untuk memastikan pengembangan potensi semua MBK bagi mencapai tahap optimum. Okey, yang ketiga iaitu mentafsir MBK secara holistik. Ia berdasarkan pengetahuan, kemahiran, nilai secara berterusan melalui pelbagai kaedah. Apa? Kaedah macam mana? Pemerhatian, latihan, respon MBK secara lisan dan kerja projek. Okey, guru pendidikan khas hendaklah menggalakkan MBK melaksanakan pentaksiran rakan sebaya atau secara kendiri. Okay, seterusnya adalah boleh menyimpan hasil kerja murid ini dalam bentuk lembaran kerja, kerja ujian, kertas, buku latihan ataupun benda objek maujud atau sebagai bahan bukti untuk menunjukkan pengembangan penguasaan MBK kepada pihak yang berkepentingan seperti pentadbir dan ibu bapa. Okay, seterusnya adalah sentiasa berbincang dengan rakan sejawat untuk mengembangkan lagi dan kemajuan ke arah kemajuan MBK dalam pembelajaran serta kaedah NPDP yang sesuai untuk meningkatkan tahap penguasaan MBK. Okay, yang terakhir, apa peranan cikgu adalah menyediakan laporan tahap penguasaan berdasarkan pengetahuan, pengalaman sedia ada, bertanggungjawab profesional guru pendidikan khas dan hasil pentaksiran MBK. Maka di sinilah sekali saya buat carta alih pelaksana pentaksiran bilik darjah PBD ni kerana apa? Kalau boleh tiada lagi isu berkaitan dengan murid berkeperluan khas MBK ini, terutama pada subjek pendidikan Islam. Okey, atau subjek-subjek lain. Kerana ia adalah skup yang sama sahaja. Iaitu yang pertama, merancang. Cikgu kena merancang. Jika cikgu merancang, maka isu-isu seperti kekurangan bahan yang tidak mencukupi, instrumen pentaksiran yang tidak sesuai seperti yang kawan saya nyatakan itu tidak lagi menjadi isu. Kerana cikgu telah membuat perancangan yang terbaik mengikut SKP pentaksiran pendidikan khas yang telah dilaksanakan oleh KPM. Kerana di SKP bukan murid berkeperluan khas ini tidak sama dengan murid berpendidikan khas. Oleh itu, dokumen kurikulum standard dan pentaksiran pendidikan khas ini perlu dihadam oleh cikgu sedalam-dalamnya untuk memastikan PMP berjalan lancar. Okey, melaksanakan PDP berdasarkan aktiviti apa? Permainan, bercerita, main peranan, kuis dan projek atau lain-lain lagi. Okey, melaksanakan pentaksiran mengikut kategori MBK, masalah pembelajaran ya. Iaitu 6 domain pendidikan khas ini. 6 domain itu apa? Iaitu kognitif. Okey, domain bahasa dan komunikasi, domain tingkah laku, domain domain sosial emosi, domain motor kasar, motor halus. Okey, dan seterusnya adalah mengikut tahap penguasaan dan yang terusnya adalah melapor tahap penguasaan murid MBK. Kena melampaukan agar ibu bapa dan guru pentadbir sekolah dapat mengetahui tahap penguasaan yang sebenar agar tidak ada murid MBK yang tercicir. Okey, sekurang-kurangnya mendapat tahap penguasaan 1. Jangan berhenti tahap 1 saja. Cikgu mesti mengoptimumkan lagi tahap penguasaan mereka sehingga mencapai tahap optimum yang terbaik. Okey, jadi MBK ni, masalah pembelajaran kurikulum ni, ada juga masalah kecerdasan otak yang tidak selaras dengan usia biologikal seperti apa? Lewat pengembangan global, syndrome Down, kurang upaya intelektual. Okey, seterusnya adalah MBK ni termasuk juga keadaan yang menjejaskan di mana mereka ni, murid-murid ni, kategori autism, attention default hyperactivity disorder, ADHD dan juga masalah pembelajaran spesifik. Ini adalah kategori-kategori bagi murid berkeperluan khas. Okey, itu sahaja. Makanya isu-isu ini perlu ditangani sebaik mungkin dan tidak boleh
berada dalam keadaan yang lama, kerana itu adalah akan menjadi kesan kepada pelajar kita di masa akan datang, terutamanya bagi guru pendidikan Islam, untuk memastikan MPK seiring dengan mendapat optimum tahap penguasaannya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.